Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mardia binti Abdul Talib 258870 selaku pengarah projek untuk kumpulan 10. Jadi untuk program kami, program Pencinta Norma Baru, apa yang saya dapat adalah bagaimana kami berurusan dengan agensi kerajaan untuk memanggil dan membuat jemputan kepada panel, dan seterusnya bagaimana kami menyusun atur perjalanan program supaya ianya berjalan lancar. Dan selain itu, daripada segi ilmu pengetahuan, saya berjaya mendapatkan pengetahuan berkaitan ilmu perkahwinan dan ianya boleh dipakai tidak kira kepada yang belum berkahwin, yang nak berkahwin dan juga yang telah berkahwin. Itu saja yang saya dapat kongsikan secara ringkas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Izzati binti Abdul Aziz. Apa yang saya dapat daripada program ini adalah program ini benar-benar memberi pengalaman yang menarik kepada saya, sebab bagi saya sebelum ni saya tak pernah lagi buat program live macam ni. Selalu program hanya dilakukan secara bersumuka dengan penonton, tapi ni secara live dalam talian di Facebook. Jadi saya rasa pengalaman yang menarik dan juga saya mendapat banyak ilmu dalam membuat program ini. Ilmu-ilmu tentang macam mana kita nak kendalikan program dalam masa yang sama, kendalikan masalah-masalah yang terdapat ketika program live program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah binti Husin Atta Abdul Manan, nombor matrik 258513. Alhamdulillah, syukur kumpulan kami telah berjaya melaksanakan program bual bicara, iaitu program Pencinta Norma Baru, Benci atau Cinta, yang bertemakan perkahwinan dan perceraian. Okey, apa yang saya dapat melalui program tersebut ialah ilmu-ilmu dalam mengharungi rumah tangga yang telah disampaikan oleh Tuan Syed Baharudin bin Cik Nin Hakim, serta isu-isu dan akta keganasan rumah tangga yang telah disampaikan oleh Inspektor Harul Hatini binti Hairudin. Okey, melalui program tersebut, Tuan Syed Baharudin telah berkongsi punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya penceraian. Antaranya ialah masalah ekonomi. Contohnya suami isteri bergaduh disebabkan tiada wang untuk menguruskan rumah tangga. Selain itu masalah sikap, iaitu suami ada perempuan lain dan sebaliknya. Selain itu tiada komunikasi serta tiada sefahaman dalam membincangkan sesuatu perkara. Selain itu suami atau isteri telah dikuasai perasaan sikap tawar hati. Okey, itu merupakan punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya penceraian. Manakala Inspektor Harul Hatini pula menceritakan mengenai isu-isu atau kes yang ditangani oleh pihak polis sepanjang tempoh PKP. Okey, antaranya ialah penderaan isteri disebabkan oleh penyalahan gunaan dadah. Itu suami ambil dadah, lepas tu tak ada duit nak beli dadah, dia pukul isteri dia. Okey, selain itu anak-anak juga ada yang terlibat dengan masalah dadah. Contohnya anak mengamuk, nak beli dadah, minta duit dekat ibu dia. Itu adalah kes yang sering dilaporkan kepada polis sepanjang tempoh PKP. Selain itu, suami juga ada perasaan yang kuat cemburu. Contohnya melihat isteri dia berbual dengan jiran, lepas tu suami cemburu, dia balik rumah, dia dera isteri dia, lepas tu kunci isteri, tak bagi keluar rumah. Itu adalah kes-kes yang berlaku sepanjang tempoh PKP lah. Okay, Alhamdulillah, saya telah pun 6 tahun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Syukur Alhamdulillah, saya mendapat pasangan yang baik, yang bertanggungjawab serta memahami dan bertolak ansur dalam sesuatu perkara. InsyaAllah, saya akan jadikan ilmu-ilmu yang saya pelajari melalui program tersebut sebagai panduan dalam mengharungi rumah tangga saya. InsyaAllah saya akan
mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang boleh berlakunya penceraian, yang boleh mencetuskan pergaduhan, yang boleh membuatkan suami marah, atau sebenarnya saya akan cuba sedaya upaya untuk menjaga keharmonian rumah tangga saya. Selain itu, saya juga sentiasa akan menjaga dan mendidik anak saya dengan baik supaya tidak terjebak dengan gejala-gejala dadah. Seperti yang kita ketahui umum, ramai anak-anak muda yang terlibat dengan gejala dadah pada zaman ini. Saya berharap saya mampu menjaga anak saya supaya tidak terikut dengan gejala-gejala negatif. Oleh itu, saya berharap kita semua mendapat manfaat dan ilmu yang berguna melalui program tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Putri Aida Adlina, nombor matrik saya 257674. Okey, berkenaan dengan program yang berlangsung pada bulan lepas, program itu Bercinta Norma Baru. Bagi saya, program ini banyak memberi saya satu pengalaman, banyak memberi pengalaman barulah, iaitu pengalaman cara menguruskan program ini secara melalui Facebook, dan dia memberi saya pengalaman berurusan dengan wakil mahkamah dan juga wakil-wakil daripada pihak PDRM. Dan program ni memberi saya banyak ilmu pengetahuan tambahan, iaitu ilmu berkenaan perkahwinan dan perceraian yang saya tak tahu pun sebelum ni. Dan dia memberi kami peluang untuk mendekati orang-orang di luar sana dan memberi peluang kepada orang luar untuk menambahkan ilmu. Jadi pada pendapat saya, program ni sangat bagus dan patut dilakukan lebih kerap. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sharifah Naushila binti Said Muhammad. Nombor matrik saya 258863. Saya pelajar SEM 7 bagi subjek PKMB 4, Program Khidmat Masyarakat. Saya daripada kumpulan A, UUM Sintuk. Baik, yang pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran ke Hadrat Ilahi dengan limpah izinnya, kurnianya kita dapat menjalankan program khidmat masyarakat bersama-sama, iaitu dengan tajuk Bercinta Norma Baru. Okey, dengan kerjasama bersama UUM, PDRM dan Mahkamah Syariah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Mazilah binti Maksin, iaitu bonda yang kami sayangi, yang sangat hormati, yang mana telah banyak membantu memberikan ilmu dan mencorakkan lagi serta menteliti bersama-sama dalam menjayakan program tersebut. Bagi pendapat saya, dalam refleksi program ni, saya dapat lihat program ni telah mengajar saya erti bekerjasama dalam kumpulan, dalam memberikan idea, berkongsi pendapat, membantu dari segi kewangannya, dari segi mencari mencari kerjasama contoh daripada PDRM, daripada mahkamah, dari segi sponsor pun ada juga daripada orang awam pun ada. Ia telah membantu kami untuk belajar sendiri, untuk membuat event sendiri dalam kekangan masa kerja yang tak sama dari segi masanya, jabatannya yang berlainannya. Namun di sini saya dapat lihat kami cuba melakukan yang terbaik dan untuk membuatkan satu impact yang besar dalam program ni. Seperti yang kita lihat, program ni kita buat dalam Facebook dan kita dapat lihat di situ sehingga hari ini saya tengok view lebih kurang 3.7K. Bagi saya, alhamdulillah, dengan kejayaan yang dibuat oleh kawan-kawan saya, dan saya rasa seronok
sekali dalam program ni adalah dari segi kombinasinya PDRM, UUM dan mahkamah syariah. Bagi saya bukan senang untuk kita dapatkan kolaborasi yang baik, sebab jabatan-jabatan ini semuanya besar, dan kalau kita tidak cuba yang terbaik, mungkin kita pun tidak akan dapat sampai ke tahap yang sepatutnya lah. Okay. Daripada program ni saya dapat lihat kita boleh berkongsi ilmu dan sangat bermanfaat kepada saya. Walaupun saya masih bujang dan belum kahwin, saya belum merasai detik-detik perkahwinan tu. Namun lepas kami buat program ni, banyak saya belajar daripada ustaz ni, tuan bahagian mahkamah syariah dan puan daripada ASP itu sendiri, memberikan ilmu-ilmu yang baik daripada apa yang sepatutnya berlaku dan apa sepatutnya kita boleh buat jika berlakunya begini dan sebeginilah. Dengan isu-isu semasanya kita bangkitkan, dan program ni kita beri kepada golongan wanita, namun kita dapat lihat golongan lelaki pun, daripada para suami pun ada melihat juga hari tu saya tengok. Bagi saya alhamdulillah cukup baik, sangat membantu dan memberikan satu corak yang sangat membina lah. Dari segi orang kata apa, perkongsian sangat baik, perkongsian yang sangat baik antara kedua-dua jabatan ni lah. Maksudnya di sini, jika sebelum ni penonton ada tersimpan atau terbuku di hati untuk bertanyakan soalan tu dan tak tahu di mana untuk bertanya, dan bila adanya program bicara seperti ni, kita dapat berkongsi ilmu. Bila dia tanya soalan tu, jadi mana-mana yang pihak ini yang ingin tahu, yang dia pun ada masalah yang sama, dapat berkongsi dan dia dapat tahu. Contohnya section-section yang dia orang tanya tu sangat baiklah bagi saya. Apa yang berlaku di court, apa yang berlaku di dalam bahagian pihak polisnya, sangat baguslah. Daripada saya sendiri, saya rasa saya mengucapkan terima kasih lagi sekali, terutamanya pada kumpulan saya, iaitu Cik Siti Mardia, Cik Putri, Cik Izzati dan Cik Bib, yang sangat bertumpu lumus untuk membantu dari segi menjayakan program ni. Masa tu juga saya ada kursus, saya agak sibuk masa tu, tapi kita sangat, orang cakap apa, sangat cuba yang terbaik lah untuk melakukan terbaik. Dan saya harap, saya doakan Profesor Mardia, Dr. Mazilah, iaitu ibunda kami, sihat walafiat. Saya mendoakan doktor dipermudahkan urusan dunia akhirat dan memudahkan urusan doktor untuk program-program yang akan datang, dan untuk markah kami. Jikalau kata doktor suka ataupun rasa kami layak untuk dapat yang terbaik, kami bersyukurlah di situ. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah dengan kejayaan ini, dan saya rasa saya tamatkan refleksi program ini di sini. Terima kasih.